Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini 29 Ramadan bersamaan 22 Mei 2020. Kita sangat bertuah hari ini di OC HQ dapat bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor, orang yang pakar tentang Palestin dan Jerusalem dan juga sejarah-sejarah Timur Tengah. Okay, so sebelum saya perkenalkan Profesor Doktor, saya menjemput sahabat-sahabat semua untuk share live kita pada hari ini. Orang kata hari ini sangat bertuah sebab hari ini adalah hari Jumaat yang terakhir sebelum kita menemui Hari Raya Aidilfitri, dan kita berdoa agar Ramadan ini adalah Ramadan yang luar biasa dan hebat untuk kita membina peribadi yang lebih baik dan mulia, insya-Allah. Okey, bantu kami share. Hari ini kami punya CEO bermurah hati untuk memberi RM10 kepada 10 orang yang like, komen dan share. Okey. Please invite semua sebab Palestin ni adalah orang kata macam tak penting, tapi sebenarnya itulah nak tahu dia penting ke tak penting dalam hidup kita ni. Okay, saya pun dah share dekat kawan-kawan semua, kat group, kat team. Okay, jadi bersama dengan kita ialah kalau perasan 20 hari bulan 5 hari tu saya pun bersiaran dengan Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor dalam page personal saya, tapi hari ini kita berbesar hati kerana beliau sudi untuk bersama dengan kita di page OC pada hari ini. So hari ini adalah tajuk yang sangat menarik dan tajuk yang sangat penting untuk kita umat Islam dan seluruh dunia sebenarnya. Okay, so jika suara saya clear dan semua clear, boleh komen clear dekat live ini. Boleh komen clear. Okay. Okay, terima kasih. So tanpa melengahkan masa, kita berkenalan dulu dengan Prof. Dr. Muhammad Roslan. Boleh perkenalkan tentang sedikit sebanyak diri dan mungkin Palestin? Okay, terima kasih. Pertamanya saya ucapkan kepada Puan Salehah kerana pada hari ini menjadi host yang begitu orang kata committed untuk menghubungi saya dan orang kata memastikan pada hari ini kita dapat bersiaran secara langsung ya. Ya. Allah. Dan bersempena dengan hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan semua para pendengar, para penonton yang mengikuti siaran langsung kita di dalam Facebook OC HQ ya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Jadi atas permintaan Puan Salehah tadi, saya perkenalkan sedikit. Saya Muhammad Roslan bin Muhammad Noor. Sekarang ini pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam. Baru diminta untuk menjadi ketua jabatan bermula pada bulan yang lepas. Dan berkaitan dengan Palestin ini, memang kalau dulu saya pernah membuat kajian sehingga ke peringkat PhD lah berkaitan dengan isu ini. Jadi sikit sebanyak pada hari ini saya cubalah untuk berkongsi secara ringkas yang boleh untuk mudah kita faham dan kita hadamkan apa sebenarnya yang kita nak tengok dalam isu yang berlaku ini. Okay, so Prof, orang kata Palestin, Jerusalem, Al-Quds, apakah nama-nama ini adalah berkaitan dengan satu nama Palestin atau dia membawa connotation yang berbeza, definisi yang berbeza mungkin? Boleh Prof terangkan? Ya. Terima kasih. Saya sebenarnya dalam buku saya yang diterbitkan oleh penerbit Universiti Melaya berkaitan dengan The Significance of Islamic Jerusalem in Islam, kita memang ada satu bab tu membahaskan berkaitan dengan terminologi saja. Apa yang dikatakan sebagai Al-Quds, apa yang dikatakan sebagai Baitul Maqdis, apa yang dikatakan sebagai Palestin,
apa yang disebutkan sebagai Islamic Jerusalem. Jadi kita cuba untuk membincangkan terminologi yang ada itu. Perkataan Jerusalem ini biasanya digunakan oleh biblical sources lah. Biblical sources ni maksudnya Bible, kitab-kitab agama yang terdahulu lah. Di peringkat daripada agama Yahudi pun menggunakan reference Jerusalem itu ya, Urushalim. Itu perkataan-perkataan yang digunakan. Dalam Al-Quran, adakah terdapat perkataan Jerusalem? Tidak terdapat perkataan Jerusalem di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya menjadi satu perbahasan jugalah. Nanti mungkin kalau sempat saya akan jelaskan. Ini nak cerita berkaitan dengan nama dulu. Di dalam Al-Quran, istilah yang digunakan di dalam Al-Quran adalah istilah yang pertamanya Al-Masjidil Aqsa. Yang itu jelas. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, yang sering dibacakan apabila datangnya 27 Rejab, iaitu kisah berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Itu biasa para asatizah kita bulan masuk bulan Rejab dia akan bahaskan ayat ini. Jadi ayat itu berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini satu istilah yang khusus yang digunakan dalam Al-Quran. Kemudian ada istilah-istilah lain yang digunakan di dalam Al-Quran yang kita katakan sebagai istilah yang umum, tetapi merujuk kepada tempat yang sama, iaitu al-ardul lati barakna fiha lil alamin, iaitu satu tanah yang diberkati persekitarannya kepada seluruh umat manusia. Itu kemudian ada juga istilah lain di dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan al-ardul muqaddasah. Al-ardul muqaddasah ni kalau kita nak terjemahkan, dia tanah suci, ataupun dalam bahasa Inggeris biasanya disebut sebagai the Holy Land. Holy Land. Itu istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengaitkan watin wazaitun waturi sinin. Itu ayat yang merujuk kepada Palestin. Tapi itu saya tidak pergi lebih jauh lah dalam perbahasan itu. Kemudian perkataan Al-Quds ini dia datang at the later stage pada zaman Khulafa' Rashidin. Jadi penggunaan istilah Al-Quds itu bukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, kerana istilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, perkataan yang digunakan apabila nak menjelaskan kepada para sahabat berkaitan dengan peristiwa itu, digunakan perkataan Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa digunakan juga, dan juga ada juga yang istilah yang merujuk pada Masjid Baitul Maqdis. Jadi Masjid Baitul Maqdis dengan Masjid Al-Aqsa ini sama. Kalau dalam kitab-kitab sejarah kita akan dapati nama itu sering kali digunakan dan dia adalah intertwin lah pada saya. Maksudnya dia membawa maksud yang sama. Tapi Al-Quds berbeza dengan Palestin. Dalam erti kata, Palestin itu dia keseluruhan. Dia maksudnya dia di bawah, kalau dulu di bawah orang panggil Asyam, di bawah Asyam. Asyam ini yang paling besar. Kemudian di dalamnya ada wilayah Palestin. Dalam Palestin itu ada lagi, dikecilkan lagi kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini yang mana Masjid Al-Aqsa terdapat di dalamnya. Maksudnya dia daripada yang besar, pada yang circle yang besar, Asyam ataupun Syria. Sekarang ni kita bukan Syria yang sekarang, kita panggil historical Syria. Historical Syria ni dia merangkumi 4 negara yang ada sekarang ni. 4 negara yang ada sekarang ni. Dia termasuk Syria yang sekarang, termasuk Jordan yang sekarang, termasuk Lebanon yang sekarang, dan juga termasuk Palestin yang sekarang. Sebenarnya Palestin tak ada dalam peta dunia tu, belum mengiktiraf the state of Palestine. Yang ada adalah Israel. Israel, the state of Israel. Jadi Israel itu, kalau kita nak kata 4 negara ni, negara yang keempat tu Israel lah. Tapi for the sake of the discussion, biasanya kita akan sebut Palestin. Jadi 4 negara. Jadi kalau kita kata Palestin, dia merujuk semualah. Kalau hari ini dalam konteks perbincangan
zaman kita, zaman moden pada hari ini, apabila kita sebut Palestin, dia ada dua wilayah. Satu tebing barat, satu lagi Gaza. Itu Palestin yang sekarang inilah, yang pada hari ini yang kita bicarakan. Tapi kalau Palestin yang orang kata 70 tahun yang lalu ataupun 72 tahun yang lalu, Palestin itu adalah keseluruhan Israel yang ada pada hari ini itu adalah Palestin. Gitulah lebih kurang. So dari sudut pengistilahan, kalau nak mudah kira, nak mudah faham, semua itu dia merujuk kepada benda yang samalah. Tapi kalau kita pergi pengkajian akademik, sudah tentu dia ada perbezaan-perbezaan dia, sempadan-sempadan dia. Macam Baitul Maqdis yang saya sebutkan tadi itu, kalau berasaskan kepada sumber sejarah, ahli geografi yang pergi ke situ seperti Al-Maqdisi dalam kitab dia At-Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim, itu disebutkan keluasan Baitul Maqdis tu, berapa besar keluasan Baitul Maqdis. Disebutkan gitu. Dia tidak sebesar Palestin itu. Tapi hari ini bila kita sebut Palestin ke, Baitul Maqdis ke, Al-Quds ke apa semua, kita anggap dia merujuk kepada kawasan yang itulah, kawasan yang sama. Tapi kalau perjuangan, kita nak sebutkan perjuangan, kita sebut perjuangan rakyat Palestin, dia akan merangkumi tebing barat dan juga Gaza. Dia berbeza kalau kita sebut Gaza, dia akan merujuk kepada Gaza saja. Tebing barat dia tak termasuk. Kalau kita sebut tebing barat, Gaza tak termasuk. Kalau kita sebut Palestin, dua-dua termasuk. Gitu. Dalam konteks hari inilah. So, macam tebing barat atau Gaza ni, apakah dia macam daerah, wilayah ataupun disebutkan negara? Tidak, dia bukan disebut negara, dia disebut wilayah lah, di bawah Palestin lah, yang diperjuangkan oleh Palestin sekarang ini, ataupun kawasan yang diberikan oleh sebenarnya oleh Israel lah untuk orang Palestin ini, dipisah-pisahkan mereka ini. Kawasan Gaza itu dibagikan kawasan Gaza untuk orang Gaza duduk dekat situ, tebing barat untuk orang di tebing barat duduk kat situ. Jadi dua-dua kawasan ini adalah kawasan yang di bawah pentadbiran Palestin, Palestinian Liberation Organization, PLO. So sebenarnya hari ni kita bukan nak sangat berbicara pasal orang kata sejarah Prof, tapi kita nak ambil kalau dah tanya berkaitan dengan benda tu. Ya, maksudnya kita tak boleh lari pada benda tu, tapi sebenarnya apa yang kita nak highlight kat sini ialah bagaimana perjuangan mereka, inspirasi mereka supaya umat Islam dekat Malaysia ni yang menonton pada hari ini, walaupun orang kata yang menonton ni sikit, tapi nanti kita akan buka dekat YouTube, nanti baru orang akan dapat info-info dan memahami betapa perjuangan Palestin ni adalah perjuangan umat Islam sekarang dan selamanya. Betul ke Prof? Tepat sekali. So, macam mana, apa yang kita maksudkan dengan kenapa kita ni kena ambil peduli dengan Palestin? Kenapa? Okey, ini satu persoalan yang menarik sebenarnya, sebab kita seringkali diganggu fikrah kita ini oleh golongan orientalis dan juga oleh Jewish scholars lah, yang mereka memberitahu kepada kita bahawa Jerusalem is not important to the Muslim. Jerusalem tidak penting kepada orang Islam. Hujahan dia mudah saja. Hujahan dia kata disebabkan oleh tidak ada satu patah perkataan Jerusalem pun dalam Al-Quran. Kan? So kalau kita menggunakan logik akal, dan mereka pun menggunakan logik akal dalam perbahasan ini, dan mereka kata kalau tidak ada satu patah perkataan pun Jerusalem dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sebagai rujukan tertinggi Islam, the core two sources of Islam, Quran and Hadis, kan? So kalau tidak ada dalam rujukan reference Jerusalem dalam rujukan terpenting orang Islam, jadi sudah tentu ianya tidak penting kepada orang Islam. Itu dia menggunakan logik akal. Jadi kita menjawab, meribat. Dalam kajian saya menulis dan saya cuba untuk mengkaji dan kita berjaya untuk mengeluarkan pandangan-pandangan lah, pandangan-pandangan berasaskan kepada pandangan Islam berdasarkan pada sumber Al-Quran itu juga. Jerusalem, Palestin, ini tanah bersejarah.
Pertamanya, dia adalah orang katakan sebagai tanah barakah, tanah berkat. Barakah. Ya. Barakah ini satu orang kata apa yang diberikan Privilege. oleh Allah Subhanahu Wa Taala, status yang Ya. diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tanah dalam dunia ini yang disebutkan barakah ini melainkan dua tempat saja dalam Al-Quran itu, ya, iaitu yang pertamanya di Makkah Mubarakan, di Mekah, ya. Yang keduanya Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Kemudian ketika peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bila dibakar dalam api itu, ke mana dia diselamatkan? Dia diselamatkan itu, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia diselamatkan ke tanah yang diberkati di dalamnya, fiha lil alamin, untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi disebutkan sebagai lil alamin, untuk semua. Jadi itu kalau kita lihat pentingnya Palestin ini, Jerusalem, Islamic Jerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Al-Quds, kepada orang Islam. Di situ letaknya. Kemudian kenapa kita orang kata beria-ria sangat nak membantu Palestin ini melawan melawan Zionis Israel. Kita kena faham sebenarnya dalam isu ini, dia bukan isu berkaitan dengan agama, dia bukan sentimen agama. Dia adalah sentimen bagaimana sebuah tanah air yang dimiliki oleh rakyat Palestin itu dirampas. Dia bukan pertentangan agama. Sebab tu Profesor Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahawa kita melawan Israel bukan kerana mereka Yahudi. Bukan. Itu salah kita anggap. Sebab kita dengan Yahudi ni pernah dalam banyak sejarah yang kita baca, kita dapati bahawa orang Islam dengan orang Yahudi boleh hidup bersama. Coexistence. Di mana? Di Spanyol, di Spain. Kita pernah dengar mungkin dengan Andalus, ya, Andalusia, ya, Andalus. Mungkin Puan Sal pun teringin nak pergi Andalus, ya. Oh, memang. Patutnya pergi tahun ni. Nampak. Andalus ni bagi orang yang minat berkaitan dengan perkembangan Islam, saya memang recommend untuk pergi ke Andalus. Kita sampai kat sana, kita boleh tahu macam mana sejarah Islam masuk ke Eropah. Masa tu zaman gelap Eropah. Islam bangkit masa tu. Masa kekuatan Islam bermula pada tahun 711. Jadi kalau kita pergi ke sana, kita akan dapati ada kesan-kesan peninggalan ataupun sejarah bagaimana hubungan di antara orang Islam dengan orang Yahudi ini berlaku. Dia tidak ada pertembungan keagamaan. Dia bekerjasama, coexist tu tadi. Jadi perkembangan ilmu menjadi sangat hebat pada waktu tersebut, ya. Bila kita dengar nama-nama seperti Al-Farabi, kita dengar nama-nama seperti Maimonides. Maimonides ini seorang tokoh Yahudi. Ya, seorang, kalau kita tengok, seorang pakar dalam bidang sains, bidang matematik, bidang apa semua. Dan ketika zaman kemuncak Islam di Andalus itu, golongan Yahudi ni, Maimonides ini, dia mempunyai hubungan yang baik dengan scholar orang Islam ataupun sarjana Islam. Jadi itulah yang saya lihat, bahawa kita memberi sokongan pada Palestin ini bukan disebabkan oleh kita benci kepada Yahudi itu. Yang kita tolak adalah Zionis itu. Itu yang kita nak kena faham. Ya. Zionis punya projek sehingga melahirkan negara Israel. Jadi Israel ini adalah Zionis project, bukan projek Yahudi. Kebanyakan rabai-rabai Yahudi ataupun golongan ulama Yahudi, mereka ramai yang tidak bersetuju dengan projek untuk menubuhkan negara Israel ini. Sebenarnya semalam saya baru berwebinar lah macam ni, ya, bersama dengan seorang pemimpin Yahudi di New Zealand, Dr. Peter
apa nama ni, Dr. Peter tu ya. Dia menyampaikan pandangan-pandangan dia, dan dia memang nyatakan bahawa apa nama ni, kewujudan Israel, the state of Israel itu adalah projek Zionis. Projek Zionis. So dia ada beza Zionis dengan Yahudi. Ya, sebab tu dalam bila kita membaca, kita mengkaji, kita dapati bahawa projek Zionis ini adalah projek yang diusahakan oleh golongan-golongan sekular yang ada dalam Yahudi lah, dalam daripada bangsa Yahudi. Jadi saya sangat terkesan semalam tu sebab Dr. Peter dia sebut bahawa dia orang Yahudi, dia membesar dalam masyarakat Yahudi, dan sekarang pun dia masih Yahudi. Jadi dia memberikan pandangan yang sangat jelas, yang sangat clear dalam hal ini. Seorang profesor di sebuah universiti. Prof, adakah Zionis ni bukan saja Yahudi? Mungkin dia orang lain, atau memang Zionis ni adalah Yahudi? Zionis ini kalau sebelum ini kita memang beranggapan bahawa mereka itu adalah golongan Yahudi saja. Tapi sebenarnya Zionis ini adalah ideologi. Jadi dia boleh juga terkesan kepada golongan yang bukan Yahudi. Macam ada apa nama ni, sarjana di UK, seorang tokoh dalam perbincangan berkaitan dengan Middle East ini, Azam Tamimi. Saya pernah apa nama ni, berseminar dengan dia, membentangkan kertas bersama dengan beliau, dan beliau sebutkan bahawa di sana terdapatnya Kristen Zionis. Dia kata projek untuk mewujudkan the state of Israel itu adalah projek yang dibuat oleh Kristen Zionis juga, yang menyokong the World Zionist Organization. World Zionist Organization itu adalah Tuan Zionis Yahudi, yang mana dia disokong kuat oleh Kristen Zionis, yang akhirnya memberikan sokongan untuk menubuhkan sebuah negara Israel di Palestin. Itu yang kita nak kena faham lah. Dan penubuhan negara Israel itu memang jelas disebutkan dalam dokumen Balfour Declaration yang dikeluarkan pada tahun 1917. Dia menyebut bahawa His Majesty Government, yakni kerajaan Britain pada waktu itu, look in favor, maknanya dia menyokong the establishment apa nama ni, in Palestine, sebuah dia maksudnya menyokong untuk penubuhan di Palestin itu negara ataupun satu kawasan bagi orang Yahudi. Maknanya dia sebut dengan jelas di Palestin. Sebab tu perjuangan sekarang adalah perjuangan untuk membebaskan rakyat Palestin daripada cengkaman ihtilal itu, ataupun cengkaman penguasa yang menjajah negara mereka lah. Itu. Boleh ke, Puan Sar? Boleh ikuti? Boleh. Macam masuk kelas sejarah pula. Saya dulu kat UIA ambil subjek elektif Arab Middle East ni. Jadi itu yang memang sukalah belajar. Saya punya profesor dulu yang daripada Palestin tu, Prof Mohsin ni. Mohsin Saleh. Dr. Mohsin Saleh. Okay. So, Alhamdulillah, terima kasih pada ramai sahabat-sahabat yang share, tim-tim Tiramisu, Emma, Dek Zira, Akma, Nurin, Nur Faizah, Linda, Arisha, terima kasih. So, hari ini kita akan beri RM10 kepada 10 orang yang bertuah yang share tentang isu-isu pada hari ini. So, kalau you all share pasal isu Palestin ni, sebenarnya ianya adalah membantu dan orang kata ambil peduli, mencakna tentang Palestin itu sendiri. So tadi Prof pun dah bagi tahu kenapa kita kena tahu tentang isu Palestin dan ambil peduli. Okay, so Prof, kita tengok orang Palestin bila orang kata orang ambil rumah kita, orang ambil tanah kita. So biasanya kita akan melawan dengan bertempurlah, berperang. Jadi bagaimana suasana peperangan di Palestin tu sendiri untuk merebut hak mereka? Apa yang mereka lakukan dan apa dunia lakukan?
Perjuangan untuk membebaskan Palestin ini sebenarnya bermula sebaik saja pengisytiharan penubuhan negara Israel itu dilakukan pada tahun 1948. Itu secara maknanya setelah negara itu diisytiharkan secara resmi lah. Kalau nak ikutkan sebelum tu panjang lagi perjuangan rakyat Palestin ini. Ya. Kerana mereka dijajah hampir lebih kurang ceritanya sama dengan Malaysia. Mereka dijajah oleh British. Malaysia juga dijajah oleh British. Kemudian setelah mereka dijajah oleh British, British diberikan mandat untuk mentadbir Palestin. Itu di bawah British Mandate of Palestine dia panggil. British Mandate of Palestine ini bermula daripada tahun 1920. Sehingga berakhirnya mandat British itu pada tahun 1948. Ya. British keluar saja, diisytiharkan terus penubuhan negara Israel itu. Jadi orang Palestin ini mereka berjuang sebelum tu lagi. Jadi bila dah ditubuhkan negara Israel itu, mereka terus lakukan orang kata resistance lah, penentangan terhadap perkara tersebut, kerana ianya berlaku dalam keadaan yang tidak adil kepada masyarakat Palestin. Jadi mereka berjuang, dan negara-negara Arab di sekitar mereka pada waktu itu juga turut membantu, macam contohnya Mesir, contohnya Syria, contohnya Jordan, contohnya Arab Saudi pada waktu itu, ya, memberikan cuba juga untuk membantu, tetapi mereka tidak berjaya, sehinggalah pada tahun 1967 ada satu peperangan yang dikenali dengan nama Perang 6 Hari ataupun Six Day War. Perang yang probably paling singkat dalam sejarah perang dunia, tapi impaknya sangat besar kerana negara Arab kalah kepada Israel. Negara Arab kalah pada Israel. Saya membaca kisah macam mana Mesir dah masuk ke dalam kawasan Sinai apa semua tu, dengan kereta kebal apa semua, tapi tewas kerana bantuan Israel memohon bantuan daripada mereka untuk menyerang balas. Nak menyerang balas. Kemudian taktik yang digunakan oleh Israel juga adalah taktik yang yang menyebabkan mereka dapat menguasai kawasan Israel itu. Dan pada tahun 1967 itu juga Israel telah orang kata occupied, maksudnya dia menguasai lagi besar kawasan di sana, termasuklah Golan Heights yang menjadi pertikaian dengan Syria, ya. Kemudian di kawasan West Bank lah, East Jerusalem itu yang diambil pada tahun 1967, yang dikuasai oleh Israel pada tahun 1967. Itu yang menjadi pertikaian kepada orang Palestin. Sebab tu kalau kita tengok pertentangan itu berlaku sehingga membawa kepada perbincangan, beberapa perbincangan berkaitan dengan peace process, proses damai. Kemuncak kepada proses damai itu, kalau kita boleh katakan dia sebagai kemuncak lah pada tahun 1993, yang mana ianya setelah berlaku intifadah yang pertama. Pada tahun 1993 itu Arab Palestin dan juga Israel bersetuju untuk berdamai, tanda tangan proses damai, perjanjian Oslo nama dia. Oslo ni dekat Norway kan, dekat negara Scandinavian country, negara yang antara negara yang paling aman dalam dunia kan. Jadi agreement banyak dibuat di situ, agreement untuk keamanan ini. Jadi bila dia buat agreement itu, pada waktu itu mereka bersetuju dengan two-state solution. Two-state solution ni maksudnya apa? Maksudnya mengiktiraf kewujudan Israel dan berusaha untuk mewujudkan sebuah negara bagi orang Palestin lah pada waktu itu. Yang mengetuai perbincangan daripada pihak Palestin adalah Yasir Arafat. Yasir Arafat ini Palestinian Authority, daripada PLO, daripada Fatah. Sudah tentu fraction, ada beberapa fraction di Palestin, terutamanya fraction Islam, tidak bersetuju dengan pandangan tersebutlah.
terutamanya Hamas lah. Ya. Tapi Hamas ini dia berjuang, dia pada asalnya berjuang untuk membebaskan keseluruhan Palestin lah daripada penjajahan. Terdapat beberapa ketika Hamas mengeluarkan statement seolah-olah mereka menerima two-state solution, terutamanya pada tahun 2010-2011. Uri Friedman pernah menulis dalam The Atlantic, ini salah satu daripada majalah yang agak berpengaruh juga dalam isu Timur Tengah. Dia menulis dan disebutkan berkaitan dengan macam mana Hamas bersetuju untuk mewujudkan negara Palestin, tetapi di dalam border sebelum tahun 1967. Maksudnya sebelum perang tahun 1967, sebelum kawasan-kawasan itu dikuasai oleh orang Palestin. Ya. Jadi di situ keadaannya. Kemudian pada zaman kita sekarang lah, itu sejarah yang mungkin 40-50 tahun yang lalu kita pun tak mau dengar sangat dah. Kan? So, kita tengok yang terbaru tahun 2020 ni, peace process dilaksanakan oleh kuasa besar dunia, diisytiharkan oleh Trump pada Januari 28 ataupun 28 Januari 2020 dengan isytiharan, dia panggil apa? The deal of the century, dia kata. The deal of the century. Jadi Trump peace process ataupun Trump peace plan ini, dia menganggap bahawa sebagai satu deal yang terbaik yang pernah dibincangkan sebelum ini. Ini yang terbaik, dia kata, yang terbaik. Ya. Tapi yang terbaik itu juga nampaknya tidak realistik dan ditolak. Mungkin yang terbaik itu adalah strategi belakang tabir kot. Mungkinlah sebab yang mengusahakan proses pelan damai itu adalah menantu beliau sendiri, iaitu Jared Kushner. Jared Kushner ini seorang Yahudi dan antara think tank yang terlibat dalam proses untuk menghasilkan Trump peace plan ini juga, selain daripada Jared Kushner ini, ada dua orang lagi yang berpengaruh daripada keturunan Yahudi lah di Amerika Syarikat. Jadi mereka yang merangka, dan antara pelan tersebut apa yang berlaku pada hari ini iaitu untuk membenarkan Yahudi menguasai kawasan East Jerusalem, Jerusalem Timur. Kenapa penting sangat East Jerusalem? Kerana di situlah terletaknya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang menjadi pertikaian kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nak kawasan tu, orang Islam kawasan itu adalah kawasan di mana Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj naik ke langit. Jadi itu yang menjadi pertikaian. Jadi semalam saya sebutkan dalam webinar semalam, saya bagi tahu bahawa selagi mana isu Jerusalem ini tidak dapat diselesaikan, selagi itulah pertikaian di Palestin ini tidak akan selesai. Jadi macam mana nak selesaikan dia? Nak selesaikan dia mesti ada justice value. Mesti ada keadilan yang diberikan kepada rakyat Palestin. Sekarang ini keadilan itu hanya dilihat kepada satu pihak, memberikan keadilan kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Palestin? Kenapa tidak bagi keadilan kepada orang Palestin, orang Arab Palestin? Jadi itu yang saya kira yang pentingnya. Kalau kita nak ikutkan sarjana-sarjana Barat pun banyak menulis, dia kata without peace and without justice there will be no peace and stability. Ini Karen Armstrong sebut. Apabila dia membandingkan bagaimana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika memberikan ruang kepada orang bukan Islam termasuk Yahudi untuk tinggal di Baitul Maqdis, dia membandingkan dengan keadaan zaman abad moden ini, dia kata tidak ada, there is no justice happen. Maksudnya tidak ada keadilan yang diberikan kepada rakyat Palestin. Jadi macam mana kalau tidak ada keadilan diberikan kepada rakyat Palestin itu, macam mana keamanan dan kestabilan? Jadi ini yang kalau kita mendalami, kalau kita tengok
ni lah isu-isu yang sebegini dia akan pergi ke arah itulah. Jadi saya pada tahun lepas pernah membentangkan kertas jugalah di Turki dalam satu seminar berkaitan dengan masa tu The Deal of the Century ini belum keluar lagi dia punya nama dia, tapi dia punya perbincangan dia kita dah tahulah sikit-sikit lebih kurang, iaitu antaranya maklumat yang kita dapat pada waktu itu adalah cubaan di pihak kuasa besar dunia untuk meminta Palestin ini menyerahkan Jerusalem sepenuhnya kepada Israel. Ya, kepada Israel. Kemudian kuasa besar dunia memanglah mereka sudah mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi mereka nak minta supaya kumpulan-kumpulan rakyat Palestin ini terimalah keputusan yang mereka dah buat itu dan serahkan Jerusalem kepada Israel. Sebagai gantinya, mereka mengusahakan satu kawasan lain untuk diberikan kepada rakyat Palestin untuk dijadikan ibu kota bagi rakyat Palestin. Jadi ada di kalangan negara Islam juga yang terlibat untuk melobi orang Palestin supaya menerima kerana mereka akan diberikan dengan pakej pembangunan bandar tersebutlah untuk dibangunkan sebagai ibu kota Palestin itu. Tapi itulah selagi mana Jerusalem itu dinafikan hak kepada orang Islam, selagi itulah orang Islam akan bertindak, akan resist terhadap ini, akan berjuang untuk membebaskan cengkaman Yahudi terhadap mereka ini. Wow, macam dah jadi apa orang kata forum dunia pula ni kan. Okey. So macam mana kita sebagai rakyat Malaysia ni, orang kata, saya ingat masa PKP baru ni tunjuk COVID, semua apa negara-negara berapa bilangan positif COVID semua kan. Tapi adalah masa tu macam minggu pertama, minggu kedua waktu kita PKP tu, dia orang kata Palestin ni memang dah lama PKP dan masa tu Palestin tak ada COVID, zero COVID. So memang apakah memang Palestin ni dia memang terkurung dalam negara mereka atau mereka boleh keluar-keluar ke negara lain tu, macam mana Prof? Tak boleh. Orang Palestin ini dia punya negara dia tu dari sudut keselamatan dia ditakbir oleh orang Yahudi. Nak keluar daripada kawasan itu memang banyak checkpoint yang harus mereka lalui. Saya ada seorang teman saya yang mengajar di Universiti Nablus University dekat Palestin lah. Kita penganjur menjemput dia ke konferens tahun lepas bersama. Sepatutnya kami bersama di Istanbul. Tapi dia tak sampai di Istanbul kerana disekat perjalanan dia tu. Dia lepas satu checkpoint, dua checkpoint, tiga checkpoint yang seterusnya itu dah tak lepas lah. Bila nak tanya nak pergi mana, nak pergi Turki, apa tujuan konferens semua, dia tengok siapa penganjur semua, ada tak boleh balik. Jadi itu masalah sekarang ini. Bagi orang-orang Palestin juga sekarang ni, kalau nak masuk ke Masjid Al-Aqsa pun mereka kalau umur di bawah 40 tahun tak dibenarkan untuk masuk ke sana. Mereka dikawal. Dikawal oleh siapa? Dikawal oleh orang Israel lah. Dikawal oleh orang Israel. Itu yang duduk di kawasan orang kata West Bank, di kawasan Tepi Barat. Bagi yang duduk di Gaza, Gaza ini penjara yang terbesar di dunia. Yang di dalamnya hampir 2 juta orang duduk dalam di kawasan Gaza. Dikepung kiri kanan, depan belakang semua dikepung. Hatta kawasan laut pun tak boleh ni. Dia hanya boleh duduk kat pantai tengok di sana. Nelayan nak pergi lebih sikit nak nangkap ikan tak boleh. Jadi ini masalah yang berlaku di sana. Jadi kita kena alert benda ni, kena cakna benda ni. Ada di kalangan kita rakyat Malaysia yang kempen untuk pergi ziarah apa semua kan. Saya tidaklah orang kata nak cakap apa-apa berkaitan dengan itu, cuma bagi yang berkesempatan kalau ada rezeki yang pergi ke sana itu, bila tengok Masjid Al-Aqsa apa semua tu, ingatlah juga kepada orang Palestin yang dinafikan hak untuk masuk ke sana. Jangan kita nampak wah bagus orang Yahudi ni sebenarnya. Ya baik askar Israel ni sebenarnya. Askar Israel ni bagus kerana melayan
pelancong-pelancong daripada Malaysia ini dengan sangat baik, tak ada berlaku tembak menembak apa semua apa, tak ada apa. Ini semua propaganda kan, dia kata ini semua propaganda ya dalam berita-berita, kata kawasan itu tak stabil dan sebagainya. Kan bila pergi ke sana tengok aman damai semua. Ya betul, sebab mereka melayan tetamu ataupun melayan pelancong itu berbeza dengan layanan kepada masyarakat Palestin itu sendirilah. Jadi itu yang kita nak kena fahamlah berkaitan dengan isu yang sebegini. Kalau apa nama ni, ditakdirkanlah pergi ke sana ataupun dapat peluang ke sana, lakukan benda-benda yang boleh untuk memberikan semangat kepada masyarakat Palestin berjuang sehingga dapat dibebaskan sepenuhnya dan dapat dikembalikan pentadbiran itu berdasarkan kepada pentadbiran yang adil lah. Berdasarkan pentadbiran yang adil. Itu dia punya key point dia lah. Yang saya nak sebutkan. Okey. Okey, Prof, nampak tak Hari Nakbah Perlapangan Tuntut Dunia Hukum Zionis? Saya share Prof punya artikel. So boleh Prof terangkan sikit tentang apa itu Hari Nakbah? Hari Nakbah ini sebenarnya hari perlabangan, melambangkan kesedihan, melambangkan mereka apa nama ni, orang kata kehilangan tanah air mereka. Hari untuk solidariti menuntut kembali hak yang telah dirampas oleh Zionis daripada orang Palestin lah. Itu kalau pengisytiharan negara Israel itu berlaku pada 14 Mei 1948. Setiap tahun 14 Mei disambut sebagai hari kelahiran negara Israel pada tahun ini tahun ke-72. Tapi apabila sambutan hari, orang kata hari kewujudan Israel itu dibuat oleh Israel, dia sebenarnya adalah hari Nakbah bagi orang Palestin. Hari Nakbah bagi orang Palestin. Hari di mana tanah air mereka dirampas, hari di mana memperingatkan bahawa perjuangan mereka belum selesai sehingga pembebasan Baitul Maqdis itu dilakukan. Jadi banyak program-program yang mereka laksanakan ini untuk mengingatkan bahawasanya tanah air mereka itu harus ataupun wajib dibebaskan oleh mereka. Mereka tidak mahu tanah air mereka itu dikuasai ataupun terus berada di bawah penjajahan lah. Penjajahan. Jadi sekarang ini perjuangan rakyat Palestin adalah perjuangan bukan lagi untuk mewujudkan two-state solution dan sebagainya. Perbincangan-perbincangan mutakhir ini nampaknya banyak memberikan semangat kepada rakyat Palestin supaya kembali kepada perjuangan asal mereka, iaitu perjuangan untuk membebaskan keseluruhan tanah air itu daripada Zionis itu tadi. Maksudnya setelah mereka dapat membebaskan pada Zionis, maka wujudkan sebuah negara yang mana mereka boleh hidup hand in hand dengan bangsa-bangsa lain. Yang mengiktiraf bangsa lain, yang mengiktiraf sekurang-kurangnya 3 agama samawi yang mempunyai kepentingan bersama di Palestin, di Palestin dan terutamanya di Baitul Maqdis lah. Kalau Karen Armstrong dia menulis One City Three Faiths. Jerusalem One City Three Faiths. Satu bandar, 3 kepercayaan. Satu mana 3 kepercayaan. Maksudnya perkongsian itu yang ada. Apakah benda itu boleh berlaku? Tidak mustahil. Ini tidak mustahil boleh berlaku dalam keadaan walaupun Zionis ini disokong kuat oleh kuasa besar dunia, tapi ianya tidak mustahil kerana kuasa besar dunia pun apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, kita tengok dia pun tidak dapat untuk menangani dengan sebaiknya. Kan? Jadi yang jumlah kematian yang paling tinggi di negara kuasa besar dunia, Amerika. Yang kedua, saya tengok, saya pun terkejut, di UK. Yang kedua, mengalahkan Itali.
Jadi itulah yang kita tengok ya, benda-benda begini tidak mustahil boleh berlaku. Semalam bila dalam webinar itu saya tengok Prof Chandra Muzaffar yang menceritakan kaitan COVID-19 ini dengan perjuangan rakyat Palestin. So, cantik saya tengok Wow. jangan itu. Jadi saya pun rasa macam bila dia bincang tu kita nampaklah sebelum ni kita rasa macam mana mungkin kuasa lain dapat mengatasi kuasa besar dunia Amerika Syarikat. Tengoklah dia punya penguasaan dia di kawasan kita, di kawasan Southeast Asia. Berlaku saja pencerobohan kapal daripada China, terus Amerika akan menghantar kapal dia untuk pergi meninjau kawasan tersebut. Bila berlaku yang apa-apa, dia hantar kapal. Sampai ke kapal perang dia pun dia bawa sekali untuk pergi meninjau kawasan tu. Tapi bila berlaku COVID-19 hari itu, Tak dapat. bila kapten kapal dia kena ni, ada orang dalam COVID. kapal itu kena COVID-19, kapten kapal cuba untuk minta bantuan, kapten kapal itu dipecat. Dia pecat. Jadi sehingga lumpuhlah seketika operasi kapal perang itu. Sebab dia orang pun takut dengan COVID kan, Prof? Itulah, ini memang kita pun ajaib lah, magic kan. Itulah. Kata bantuan-bantuan gaib, bantuan-bantuan samawi. Okay, so mungkin Prof kita dah dekat di hujung-hujung ni. Terima kasih pada kawan-kawan yang share, ramai-ramai share, terima kasih. Dan mungkin last kali kita nak cerita pasal intifadah. Apa itu intifadah Palestin? Apa maksud intifadah? Intifadah ni dia bermaksud kebangkitan rakyat Palestin sebenarnya. Saya ada menulis buku ni, ada nampak tak dalam ni? Nampak? Ke nampak terbalik ke nampak betul? Boleh baca Buku ni berkaitan dengan Intifadah Al-Aqsa, kebangkitan rakyat Palestin. Kita terbitkan buku ini bersama dengan penerbit Universiti Melaya. Cerita khusus berkaitan dengan Intifadah. Yang mana permulaan Intifadah ni kita kata dia Intifadah yang pertama 1988. Kebangkitan pertama rakyat Palestin itu. Setelah mereka berjuang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Yang kedua berlaku pada tahun 2000, iaitu ketika Ariel Sharon waktu itu. Sekarang ni Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri. Waktu itu Ariel Sharon. Dia menjejakkan kaki ke Masjid Al-Aqsa. Jadi orang Islam masa ini telah menghina Masjid Al-Aqsa kerana orang Yahudi masuk tidak menghormati kawasan yang dianggap suci kepada orang Islam. Ariel Sharon, Zionis, kumpulan Zionis masuk. Menyebabkan berlakunya intifadah yang kedua pada tahun 2000. Kemudian setelah daripada itu, apakah berlaku intifadah lagi di Palestin? Intifadah itu berlaku setiap masa, setiap detik, ketika mana rakyat Palestin itu masih lagi menyimpan rasa untuk bangkit memperjuangkan membebaskan tanah air mereka. Jadi intifadah ini sebenarnya dia berkait juga dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang biasa dibacakan berkaitan dengan perjuangan ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Sebahagian daripada lafaz hadis dia berhenti setakat tu, tapi ada lafaz hadis yang dibincangkan dalam Musnad Ahmad. Para sahabat bertanya, qalu ainahum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, di manakah golongan ini ya Rasulullah yang berjuang tak takut dengan golongan-golongan yang mencela mereka sehingga datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad SAW menjawab, hum fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka ini di Baitul Maqdis dan juga di sekitar Baitul Maqdis. Jadi ini saya kira intifadah ini adalah semangat perjuangan yang telah pun dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selagi mana mereka itu ditindas, selagi mana mereka itu tidak dibebaskan, selagi itulah perjuangan rakyat Palestin tidak akan terhenti. Dan saya percaya pembebasan Baitul Maqdis ini tidak mustahil boleh berlaku. Tidak mustahil boleh berlaku, cuma kita perlukan kesabaran dan kita perlukan memberikan pejuang-pejuang
di sana semangat kepada mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis. Mereka berdepan dengan senjata-senjata canggih. Mereka tidak mempunyai apa-apa senjata. Tapi walaupun mereka tak punya apa senjata, walaupun nak buat perhimpunan secara aman, itu juga sangat ditakuti oleh orang Yahudi, orang-orang ataupun tentera Zionis. Psychologically mereka tu dah trauma dengan semangat yang ada pada bangsa Palestin ini. Itu yang saya rasakan bahawa sekarang ini kita tengok negara Eropah pun sudah mula untuk mengendurkan pandangan-pandangan yang diberikan oleh Amerika Syarikat terhadap Israel ini dalam usaha untuk menjadikan Israel ataupun menjadikan Jerusalem itu sepenuhnya milik Israel itu juga nampaknya ada bantahan-bantahan yang cuba dikemukakan oleh negara-negara Eropah dalam hal ini. Jadi mereka ni nampaknya tidak lagi sepenuh hati dengan Amerika, adalah juga ruang-ruang sekarang ini golongan-golongan cerdik pandai orang Islam yang memahami isu ini boleh untuk memberikan sumbangan dari sudut intelektual dan lobby kepada kuasa besar dunia dan juga kuasa-kuasa Eropah ini supaya mereka itu memberikan perhatian juga kepada orang nasib orang Palestin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, kita dah sampai ke muncak waktunya. Memang orang kata tajuk berat. Kalau kita nak ambil exam banyak nak kena hafal ni kan, Prof. Tapi kita banyak sebenarnya boleh mengambil rasa inspirasi dan aspirasi kesabaran, ketabahan perjuangan orang-orang Palestin kepada kita. So insyaAllah orang kata walaupun mereka PKP dah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun mungkin, tapi mereka punya minda yang bebas dan tidak ter-PKP. Okay, so terima kasih Profesor Dr. Muhammad Rashid Muhammad Nur. Sebelum tu saya nak ingatkan semua orang jangan lupa untuk dapatkan promosi Korara Sales. Sempena bulan Ramadan, Korara ialah COVID Raya Ramadan. Jadi namanya Korara Sales. Okay, so boleh dapatkan satu hand sanitizer kalau nampak dan satu combo cemerlang, dan insyaAllah sumbangan ini, pembelian ini akan kita infakkan ke NGO serantau Muslim. Sebelum tu Palestin kita ada jual Mekjol Palestin, Prof, sebelum ni memang dah habis dah. 2 minggu je kita jual. Waktu PKP kami ingatkan tak laku kan. Alhamdulillah dalam masa sebulan 2-3 minggu lah laku lah, dalam 1000 pack je kita sempat keluarkan. Itulah insyaAllah. So Mekjol Palestin adalah kami punya sedikit sumbangan kepada orang-orang Palestin lah. Bila kita dapat jual kurma tu, kita infakkan insyaAllah pada mereka juga. So terima kasih Profesor Roslan. Esok bersama kami dengan Aini di Masak Rendang Raya. InsyaAllah esok 11 pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Ya, Prof nak ucap selamat Hari Raya mungkin? Okey, terima kasih kepada semua. Saya ingin mengucapkan selamat berada pada penghujung Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Walaupun dalam keadaan kita PKPB ini, marilah sama-sama kita membantu pihak kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19 itu insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih.